Terima kasih Tuan Speaker atas memberi peluang ini kepada saya untuk mulakan perbahasan atas rang undang-undang ini. Tuan Speaker, terlebih dulu, Pakatan Rakyat umumnya dan pada DAB khasnya membantah beberapa peruntukan yang ada dimasuki dalam rang undang-undang ini. Kami membantah bukan untuk membantah saja, membantah dengan berasas, membantah dengan memberi sebab-sebab atas mana bantahan itu ada diasaskan. Tuan Speaker, ini bukan satu keadaan darurat. Perkara 149 dalam perlembagaan Tuan Speaker ada digunakan dalam masa lampau dan sebab-sebab ada diberi oleh kerajaan untuk bawa undang-undang di bawah artikel 149. Contoh dia Tuan Speaker, The Internal Security Act, Akta Keselamatan Dalam Negeri tahun 1960. Itu undang-undang yang ada masa itu Tuan Speaker. Ada tetapi satu rehash of the Emergency Regulations 1948. Dalam tahun 1948, kerana Tuan Speaker ada ancaman daripada parti Malayan Komunis, MCP dalam negara. Oleh itu kerajaan penjajahan masa itu ada membuat regulations itu, Tuan Speaker. Ada keperluan masa itu kerana it was the height of the insurgency dengan izin by the MCP. Chen Peng masa itu orang kuat, tetapi dia tidak diterima oleh Tunku Abdul Rahman masa itu, Tuan Speaker. Dalam the Baling Talks, syarat yang pertama yang diletak oleh Tunku Abdul Rahman untuk membolehkan Chen Peng dan partinya untuk kembali kepada civil society adalah dia bubarkan the MCP, the Malayan Communist Party. Saya masa itu apa yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman, Tuan Speaker, ada diterima kerana ancaman dan kuat dan kerana syarat utama seperti mana saya dah senarakan tadi, Tuan Speaker, tidak diterima oleh Chen Peng kembali kepada hutan. Dan selepas itu Tuan Speaker, dalam tahun 1960 Parlimen meluluskan the Internal Security Act. Dan Akta Keselamatan itu, Tuan Speaker, ada dibuat di bawah peruntukan 149 Perlembagaan Persekutuan. Mereka
Masa itu sebab-sebab untuk kerajaan perikatan meluluskan the Internal Security Act. Darurat. Masa itu, Tuan Speaker, keadaan negara dalam bawah satu darurat. Dan Tunku Abdul Rahman anggap satu keperluan untuk mengadakan Akta Keselamatan Negeri diperuntukkan di bawah artikel 149. Tapi itu adalah Tuan Speaker, had pada satu keadaan di mana ada satu emergency, dengan izin. Dalam tahun 89, Tuan Speaker, 89, Chen Peng dan pemimpin-pemimpin dalam parti MCP ada letak senjata disurrender dengan izin. Walaupun apa yang saya difahamkan, Chen Peng ada di memberi jaminan dia boleh kembali kepada negara ini, negara asal dia lahir di Setiawan. Saya digress kerana Tuan Speaker, baru-baru ini Chen Peng meninggal dunia di Bangkok. Berapa rayuan ada dibuat? Parti DAP, parti-parti lain, parti dalam Barisan Nasional, MCA, gerakan. Untuk sekurang-kurangnya, Tuan Speaker, sekarang, selepas Chen Peng meninggal, sekurang-kurangnya, Tuan Speaker, Abu Chen Peng harus dibenarkan untuk kembali kepada negara ini. Untuk dia tanam atau letak di Setiawan. Apa ancaman kepada negara jika itu dibuat? Cannot there be compassion on the part of the government? Tapi itu adalah perkara lain, Tuan Speaker, tak berapa directly relevant dengan rang undang-undang depan kami petang ini. Tahun 1960, the Emergency Regulations 1948 dengan izin became the Internal Security Act 1960. Peruntukan di bawah 149 perlembagaan persekutuan ada digunakan. Dan masa itu, Tuan Speaker, jika saya tidak silap, Tun Abdul Razak Tun Abdul Razak on the floor of Parliament ada memberi jaminan bahawa peruntukan dalam Internal Security Act, Akta Keselamatan Negeri khasnya Section 8, di mana boleh ada tahanan untuk 2 tahun dan selepas itu, Tuan Speaker, indefinitely dengan izin. Tetapi walaupun jaminan itu diberi, dan cuma ini, Tuan Speaker, direkodkan ada dalam Mensa. Jaminan itu tidak ditunaikan. Selepas tahun 1960, Tuan Speaker,
beberapa pemimpin Socialist Front, termasuk Karam Singh, Tuan Speaker, seorang kuat satu masa dalam Socialist Front, dan Ali Dewan Rakyat, dia ada ditahan. Tahun 69, Tuan Speaker, Lim Kit Siang, saudara Lim Kit Siang, ahli dari Galang Patah, dia ditahan. Di antara beberapa pemimpin-pemimpin lain dalam Bangkang masa itu. Dan dalam tahun 1987, Oktober 27 khas dia, Operasi Lalang. Operasi Lalang yang ada dilancarkan oleh Mahathir Mohamad. Walaupun Tuan Speaker, dalam tahun 1981, apabila Mahathir Mohamad, Dr. Mahathir Mohamad ambil alih kerajaan, dia dipilih oleh Hussein On sebagai pengganti dia. Walaupun itu satu kesilapan yang besar oleh Hussein On. Dia dipilih, tetapi apabila dia jadi Perdana Menteri, masih liberal, semua banyak daripada tahanan di Kementing dibebaskan. Itu tahun 1981, 87, The Internal Security Act sekali lagi ada di Salaguna. 160 orang termasuk pemimpin-pemimpin daripada DAP dan parti-parti lain dalam pembangkang ada ditahan. Tahan tanpa sebab yang munasabah, tanpa satu peluang diberi untuk mempertahankan diri dalam mahkamah. Najib Tun Razak, Tuan Speaker, dihapuskan ASA. Bukan ASA sahaja, tetapi the Emergency Ordinance 1969, the Proclamations of Emergency, semua itu dia menarik balik dan keadaan dalam negara balik kepada keadaan yang normal. Dan itu sama dengan keadaan apabila Akta Keselamatan Dalam Negeri ada dihapuskan. Tak berapa lama sebelum pilihan raya, tidak ada kerokan, itu ada dibuat untuk pancing undi. Tetapi Najib Tun Razak sendiri dipancingkan. Kalah besar. Pakatan menang besar. 51% Tuan Speaker, popular. Undi popular. Mana ada pakai tu, Malaysia tak ada pakai lah. Itu pergi Amerika lah. Barisan Nasional 87%. Popular vote. Siapa raja di sini Tuan Speaker? Pembangkang atau kerajaan yang palsu? 51% Tuan Speaker, majority. Itu bermakna dalam negara ini
Pakatan Rakyat adalah satu kerajaan jure. Kerajaan yang palsu. Kerajaan yang dipatuhi ini Barisan Nasional dalam Dewan Rakyat ini, Tuan Speaker, should not have any place. Kerana tidak ada hak. The majority. Ini adalah elementary, Tuan Speaker. The majority must and has to rule, and the minority must accept that rule dengan izin. Jangan ketawa. Ini apa adalah reality. Reality yang harus diterima oleh ahli-ahli Barisan Nasional dalam Dewan Yang Mulia ini. Tidak malu. Duduk di sini jadi kerajaan apabila ada 47% saja undi popular. Apa angangan tak BB ni? Come back. Yang berhormat. Karena ada satu keperluan ajar semua ini di sini. Dulu yang berhormat. Siapa ini? Yang berhormat Bukit Bulugur cuma dia berbahas. Jadi giliran yang berhormat nanti akan tiba juga. Jadi cuma dengar apa yang disebut oleh yang berhormat Bukit Bulugur. Kalau ada nanti namanya hujah yang bercanggah dengan itu, buat nanti selepas ini. Jangan ganggu. This one. Silakan. No, this one. Yeah. Apa dibuat sekarang, Tuan Speaker? Selepas kalah besar, kembali kepada keadaan bahwa di ASC seperti dulu. Kenapa dibuat, Tuan Speaker? Gunakan Akta Pencegahan Jenayah tahun 1959. Gunakan itu, ubah itu, buat pindahan besar-besar kepada undang-undang itu. Tetapi apa undang-undang itu, Tuan Speaker? The Prevention of Crime Act 1959. Dan sebelum itu ada akta-akta yang sama. Jadi Prevention of Crime Act 1959. Walaupun tidak ada preamble dalam akta itu, Tuan Speaker. Tetapi tujuan kenapa The Prevention of Crime Act 1959 ada diluluskan oleh Parlimen masa itu. Saya baca what is in the heading. An act to provide for the more effectual prevention of crime in Peninsular Malaysia and for the control of criminals, members of secret societies and other undesirable persons, and for matters incidental thereto. Menteri ada menyatakan tadi, Tuan Speaker, ada keperluan sekarang because of the increase in crime. There must be. Dia harus mengadakan satu undang-undang yang keras, satu undang-undang yang boleh membentuk keadaan sekarang. Saya heran, Tuan Speaker, kenapa apa yang dibuat adalah untuk remodel dengan izin the Prevention of Crime Act into emergency legislation.
apabila Tuan Speaker Sami baca apa yang ada dalam mukadimah baru kepada Akta Pencegahan Jenayah tahun 1959. Dalam bil ini pasal ketiga, Tuan Speaker, Akta itu dipindah dengan memasukkan sebelum Section 1 mukadimah yang berikut. Quote, whereas action has been taken and further action is threatened by a substantial body of persons from both inside and outside Malaysia to cause a substantial number of citizens to fear organized violence against persons or property. And whereas Parliament considers it necessary to stop such action. Now therefore, pursuant to the provisions of Article 149 of the Federal Constitution, it is enacted by the Parliament of Malaysia as follows, dan seperti itu, Tuan Speaker, adalah pasal-pasal lain. So undang-undang ini ada dianggap sebagai undang-undang yang dibuat di bawah peruntukan perkara 149 Lembaga Persekutuan. Ini adalah satu undang-undang yang ada di modul di atas Akta Keselamatan Negeri tahun 1960. Mari kami, Tuan Speaker, meneliti peruntukan 149, perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. The heading, dengan izin, legislation against subversion, action prejudicial to public order. And on the top, Part 11, special powers against subversion, organized violence and acts and crimes prejudicial to the public and emergency powers. So technically, Tuan Speaker, Article 149 comes under that part. It is under that part, not only technically, but has an element of emergency powers. In other words, there must be some sort of an emergency before you can invoke the provisions of Article 149. Saya itu adalah satu keperluan, kerana Tuan Speaker, artikel ini adalah bahwa Part 11. Tapi apa? Kami baca 149 itu menunjukkan, dan itu menunjukkan ini, Tuan Speaker, bahwa mukadimah baru dalam Akta Pencegahan Jenayah tahun 1959 tidak boleh mempertahankan. 149, Tuan Speaker, reads, if an act of parliament recites that action has been taken or threatened by any substantial body of persons, whether inside or outside the federation, A, to cause a substantial number of citizens to fear organized violence against persons or property. And then we have right up, Tuan Speaker, dengan izin, to F. Adakah itu mencukupi untuk menggunakan apa yang ada dalam, Tuan Speaker, A sahaja? See the next page. A sahaja. Itu ada menunjukkan, Tuan Speaker, jika the preamble, if that preamble is read, it only
relates to that part of it. In other words, an act of parliament which recites A. Nadakah itu mencukupi? Tanpa, walaupun the word O is used. But we got to give a purposeful interpretation to a statute or, for that matter, act of parliament. The Internal Security Act, dengan izin Tuan Speaker, yang ada dibuat bahawa perkara 149, now that reads, the Internal Security Act 1960, the preamble. Dengan izin, whereas action has been taken and further action is threatened by a substantial body of persons, both inside and outside Malaysia. Itu sama. In other words, to cause a substantial number of citizens to fear organized violence against persons and property. That's selepas itu, Tuan Speaker, selepas 2. And whereas the action taken and threatened is prejudicial to the security of Malaysia. Itu tidak ada dalam preamble yang digunakan ke atas rang undang-undang kita sekarang, Tuan Speaker. Apa yang ada adalah selepas itu, and whereas Parliament considers it necessary to stop or prevent that action. Well, that is there. So dalam pikiran saya, Tuan Speaker, ini adalah satu situasi di mana boleh jadi, dan kami tidak mau, Tuan Speaker, jika boleh, if it can be had, untuk pergi ke mahkamah selepas rang undang-undang ini ada diluluskan. In my view, Tuan Speaker, rang undang-undang ini adalah tentang dengan perlembagaan, tentang dengan peruntukan perkara 149. Tidak ada mana-mana dalam Uktadima perkataan-perkataan and various action taken and threatened is prejudicial to the security. It must be prejudicial to the security of Malaysia before Parliament can enact such a law. Saya berayu kepada menteri yang bertanggung jawab dalam dewan ini untuk hantar rang undang ini kepada satu select committee untuk satu review, untuk menentukan apa yang ada dalam rang undang-undang itu tidak tentang dengan peruntukan 149. Ada beberapa rayun dibuat, Tuan Speaker, oleh suara Majlis Peguam, beberapa NGO and the civil society in general, untuk menarik balik rang undang-undang ini. Malangnya, Tuan Speaker, menteri ini bukan seorang peguam. Dia barangkali boleh dimaafkan, tetapi peguam negara, Tuan Speaker, bukan seseorang dalam chambers itu. He is an army of soldiers to help him.
Kenapa? Kenapa satu kesilapan besar seperti ini boleh dilakukan? Jangan lupa, Menteri. Jangan lupa, dalam Pakatan Rakyat ada peguam-peguam yang berkaliber. Yang ada meneliti That is right. undang-undang ini. Tak payah kerja macam itu. It's not going to help. Yang berhormat, dengar yang berhormat. Kalau nanti minat berbahas, bahas nanti. Dan jangan gunakan perkataan-perkataan yang melanggar peraturan mesyuarat. Saya dengar tadi, liar, pembohong, tidak dibenarkan. Itu menunjukkan, Tuan Speaker, kaliber ahli-ahli daripada Barisan Nasional. Semua ini boleh dimaafkan kerana kaliber dia macam itu. You can't expect anything but that from them. They're like that. Lebih apa? Mari Tuan Speaker kami meneliti pasal-pasal lain dalam rang undang-undang ini. Saya pergi, Tuan Speaker, kepada judicial review 19 ya. No, 19 ya. Pasal, Tuan Speaker, 19 yang memperuntukkan satu section baru, section 15A. Nah, 15A, Tuan Speaker, berbunyi dengan izin, if I can take the English text. The heading, Judicial Review of Act or Decision of the Board. Section 15A 1. There shall be no judicial review in any court of, and no court shall have or exercise any jurisdiction in respect of any act done or finding or decision made by the board in the exercise of its discretionary power in accordance with this act. So no judicial review. Except in regard to any question of compliance with any procedural requirement in the act governing such an act or decision. So there is an exception. And that exception is if, in regard to non-compliance with any procedural requirement of this act governing the act or decision. Dan dua, Tuan Speaker. In this act, judicial review includes proceedings instituted by way of A, an application for any of the prerogative orders of mandamus, prohibition and certiorari. And prerogative orders, Tuan Speaker, include habeas corpus. In fact, all prerogative orders or any reference to prerogative orders, Tuan Speaker, must include habeas corpus. So tidak ada. Apa yang ada adalah, Tuan Speaker, prerogative order of mandamus, prohibition and certiorari. Kenapa, Tuan Speaker, habeas corpus tidak memasuki dalam peruntukan 2A? Why has it been excluded? Habeas corpus, Tuan Speaker, is a remedy, an exceptional remedy dengan izin. A remedy which cannot be ousted, a remedy which must be provided for within the restricted range of judicial review. Judicial review, Tuan Speaker, at the moment can be only in respect of a procedural defect.
in the making of the decision of the board. And all you can do is to apply for mandamus, such prohibition of such right. And all that must be limited to only a procedural defect. You can't go into the substance. You cannot go into the satisfaction of the board. You cannot question the discretion of the board. Why? Kenapa? Dan saya mau dapat sebab kenapa habeas corpus tidak dimasuki sebagai satu prerogative order di bawah peruntukan section baru 15A 2A. Saya bandingkan ini Tuan Speaker dengan peruntukan dalam Akta Keselamatan Negeri. Dan Akta Keselamatan Negeri adalah model di atas mana undang-undang ini ada di membuat Tuan Speaker. I refer to what is in 8C. 8C Tuan Speaker, Akta Keselamatan Negeri. Dan itu berbunyi, in this act judicial review, dan sebelum itu barangkali 8B. 8B berbunyi dengan izin, the heading first, judicial review of act or decision of Yang di-Pertuan Agong and Minister. Sama dengan keputusan satu board. 1. There shall be no judicial review in any court of, and no court shall have or exercise any jurisdiction in respect of any act done or decision made by the Yang di-Pertuan Agong or the minister in the exercise of the discretionary powers in accordance with this act and any other relevant one, Speaker. Same as what is in 15A. Save in regard to any question on compliance with any procedural requirement in this act governing such act or decision. Itu ada. Tetapi 8C Tuan Speaker berbunyi, dan saya baca apa yang ada dalam itu. Interpretation of judicial review. In this act, judicial review includes proceedings instituted by way of A. An application for any of the prerogative orders of mandamus or other prohibition and statutory right. Dan C. A writ of habeas corpus. So dalam peruntukan itu 8C, a writ of habeas corpus ada di memasuki. Kenapa dalam rang undang-undang ini tidak ada writ of habeas corpus? Ini adalah Tuan Speaker dan Menteri dengan baik Menteri jika ada dalam Dewan. Ini adalah satu fundamental defect. Ada. Saya ingat sudah tidur. Ada satu fundamental defect dalam rang undang-undang ini. Saya tidak mau lawan dengan menteri. Saya membagi nasihat kepada menteri. Nasihat untuk baikkan kepada untuk negara. So ada satu keperluan untuk Tuan Speaker, rang undang-undang ini dibaca dengan teliti. Dan apa yang ada dalam section 19A. Sebalik kepada Tuan Speaker, pasal 19A ada dimasuki dalam undang-undang ini. Part 4A, 19A. The board, after considering the report of the inquiry officer submitted under section 10 and the outcome of any review under section 11, direct that any registered person be detained under detention order for a period not exceeding 2 years, and may renew any such detention order for a further period not exceeding 2 years at a time, if it is satisfied
The trace detention is necessary in the interest of public order, public security, the prevention of crime. Dan ada ini, Tuan Speaker, selepas itu, 2. The direction of the board under subsection 1 shall be subject to review by the High Court. So apa ini sekarang? Apa review ini? Ini bukan judicial review. It can be reviewed by the High Court. Ini satu peruntukan yang baik lah, it's a good one. But bagaimana ini akan direconsilekan dengan peruntukan 15A? Jika perkataan review boleh dianggap sebagai judicial review, adakah ini untuk habeas corpus? Nah, jika itu, saya mau dapat tahu daripada menteri. Review here deemed to be habeas corpus atau satu review yang luas, satu review bukan respect of procedural matter sahaja, Tuan Speaker, tetapi a review even on the substance. Can the High Court review on the substance? Jika itu bermakna the discretion of the board can be questioned. Tetapi apa yang ada dalam 19A dan 15A, Tuan Speaker, tidak boleh direkonsilkan. Saya mau dapat tahu clarify dengan baik apa tujuan kerajaan, apa tujuan peguam negara apabila undang-undang ini ada dibawa ke Dewan Yang Mulia ini. Lebih baik, Tuan Speaker, jika menteri boleh dengar dan terima nasihat bahawa untuk kebaikan semua rang undang-undang ini dimenarik balik. Dan Tuan Speaker, peguam negara meneliti. Okay, yes. Saya minta penjelasan, Tuan Speaker. Terima kasih pada Bukit Belugur. Tadi Bukit Belugur membuat hujah bahawa dari pandangan Bukit Belugur ada kemungkinan pindahan ini adalah melanggar perlembagaan persekutuan, khususnya perkara 149. Yeah. Dan saya dapati hujah itu menarik, tapi saya nak bangkitkan satu isu lagi dan minta penjelasan atau pandangan daripada Bukit Belugur. Kita nampak Akta Ibu, saya balik kepada Akta Ibu, the original dengan izin Prevention of Crime Act 1959, ya. Apakah skema atau the scheme of the legislation dengan izin? Akta Ibu itu dia bagi kuasa macam ini. Tahanan peringkat pertama 14 hari. Lepas tu disambung 28 hari. Lepas tu yang peringkat ketiga 28 hari. Jumlahnya lebih kurang 70-71 hari. Semua di bawah, dan masa tempoh itu digunakan untuk proses siasatan oleh seorang bernama inquiry officer yang bukan pegawai polis. Dan lepas itu, lepas pendapatan daripada siasatan itu, ini Akta Ibu kan, original dia. Kuasa adalah untuk membuat dua perkara. Satu, kalau seorang itu didapati macam terlibat dalam kegiatan jenayah, dia boleh disenaraikan sebagai seorang penjenayah, dan lepas itu boleh, kalau dianggap perlu, Tuan Speaker, boleh saya gunakan istilah dibuang negeri lah. Dia disekat, dia diarahkan, dia mesti menetap di sesuatu kampung ataupun satu pekan, dia tak boleh pergi keluar daripada itu dan sebagainya. Ini satu kawalan atas aktiviti dia. Dan juga ada kuasa untuk sekat hubungan dia dengan mungkin orang lain yang disenaraikan. Itu saja, kuasa yang agak terhad dan fokus pada isu jenayah saja, ya. Itu kuasa yang diasal. Sekarang kita dapati pindahan yang dicadangkan oleh kerajaan, mungkin macam saya, ini pandangan saya lah,
So macam sudah menukar akta ini kepada satu benda yang jauh beza. It's transformed it into something completely different. Ini sekarang adalah kuasa untuk tahan 2 tahun dengan perintah daripada jawatan kuasa ini. Lepas tu boleh disambung 2 tahun lagi dan sambung-sambung lagi. Ini jauh beza daripada akta ibu. Soalan saya kepada Bukit Gelugor dan saya minta pandangan. Jadi kalau memang kita ada kuasa, parlimen ini ada kuasa untuk dari masa ke semasa kita pindah undang-undang untuk keadaan sekarang untuk menambah baik dan sebagainya. Tapi kita mesti berfungsi dalam rangka undang-undang itu. Kalau kita sekarang buat satu pindahan yang menukar akta itu kepada benda yang jauh beza, adakah itu pun satu yang tidak boleh diterima? Maksud saya, sepatutnya katakanlah kerajaan nak buat undang-undang macam ini patut dikubal sebagai satu akta baru. Tidak boleh dibuat. Kita tak boleh. Kita bawa perkara A dulu dan kita sudah ada sejak tahun 1959. Sekarang kita nak tukar satu tikus jadi gajah. That's the problem yang dengan izin Tuan Speaker that I have. So inilah pandangan saya. Saya nak bangkitkan isu ini dan ini pun perlu diambil kira oleh pihak kerajaan dengan penasihat undang-undang. Sama ada apa yang dibuat oleh kerajaan dengan perkara cara ini adalah satu yang dari prinsip pembentangan undang-undang, penggubalan undang-undang adalah satu masalah, ya, dan boleh dipertikaikan pada masa akan datang. Saya minta penjelasan daripada Bukit Gelugor. Saya bersetuju dengan Subang. Ini adalah dikatakan adalah satu pindahan. Jika satu pindahan itu bermakna tidak boleh pergi jauh daripada satu hal, yaitu you cannot change the nature of the original. Apa yang dinyatakan oleh rakan saya tadi, dari Subang. An amendment, pindahan. The meaning of pindahan. Pindahan bermakna sedikit sini atau sedikit sana. Bukan Tuan Speaker tukar atau transform the original into something different. Jika boleh, if I could put it that way. Oleh itu saya baca apa yang ada dalam The Prevention of Crime Act 1959. It was meant for a different purpose. Tidak ada impian oleh sesiapa. Akta itu boleh ditransformkan into satu emergency legislation. Seperti mana Tuan Speaker ada peruntukan-peruntukan dalam rang undang-undang ini. Itulah saya nyatakan tadi, tarik balik ini. Tarik balik, meneliti sekali lagi peruntukan-peruntukan yang ada dalam rang undang-undang ini. Electronic device. Ini adalah satu innovation, Tuan Speaker, yang humiliate a human being, memalukan seorang sebagai seorang anjing, satu anjing, dan letak satu electronic tracing device. Tidak ada macam ini dulu, Tuan Speaker. No doubt we are living in modern age. Itu bukan bermakna, Tuan Speaker, mengadakan peruntukan seperti ini yang memalukan. Ini pun adalah satu perkara yang harus dia meneliti dengan baik, tarik balik itu lebih elok. Akhirnya apa yang saya nyatakan tadi, Menteri,
Dan ini adalah pandangan bukan pandangan saya seorang, atau pandangan ahli-ahli yang berhormat dalam Pakatan Rakyat sahaja. Tetapi civil society across the board dengan izin bantah rang undang-undang ini. So Menteri balik ke Putrajaya, nasihat Peguam Negara atau dapat Peguam Negara nasihatkan Menteri atas kesahihan rang undang-undang ini. Tarik balik lebih baik. Apa yang saya cakap tadi, Tuan Speaker, the DAP, the Pakatan Rakyat menerima ada keadaan dalam negara di mana jenayah, the incidence of crime is getting higher every day. At one time there was a shooting practically every day. Thank heaven that has stopped. But crimes of violence have multiplied. Kami menerima itu. We share the sentiment of the government bahwa langkah-langkah harus diambil dan dibuat untuk bantu keadaan ini. Tetapi apa yang tidak boleh dilupai adalah a fair trial, peruntukan yang munasabah, bukan seperti electronic tracing device dan sebagainya. Ada beberapa undang-undang, the penal code, kanun keseksaan, undang-undang lain yang boleh digunakan. We must look at not the symptoms but the cause, or the reverse of it. Kerana Tuan Speaker, image negara di antara bangsa itu pun adalah satu perkara yang tidak harus dilupai. Jika mengatakan adakan undang-undang seperti ini, dan ini bukan Tuan Speaker lain daripada the Internal Security Act dan undang-undang draconian lain yang membawa satu image negatif, image yang tidak baik untuk negara. Then that will, Tuan Speaker, dengan izin, will also affect the foreign investor. So ini semua harus diambil kira. Banyak aspek, Tuan Speaker, apabila undang-undang seperti ini ada dibawa kepada Dewan Yang Mulia ini. I hope rang undang-undang ini boleh ditarik balik. Ada masalah lagi. Kami baru-baru ini mulakan sahaja. Buang masa atas satu perkara yang tidak ada kebaikan untuk negara. Terima kasih Tuan Speaker. Thank you.